Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, apa khabar semua? Kita bertemu sekali lagi dalam rencana majlis ilmu kita yang kita sediakan insyaAllah setiap malam. Sejak PKP ini insyaAllah kita bertemu untuk sekurang-kurangnya menenangkan jiwa anda dan melarikan anda daripada fokus pada benda yang negatif, supaya anda belajar dalam masa 20-30 minit ni. InsyaAllah kalau sudi tolong tekan love, share dan like, sebab mungkin anda beramal juga. Kita bila memberi manfaat berbentuk ilmu ni, insyaAllah sedikit sebanyak pahala tu dapat kita sama-sama tempiaskan dengan doa yang terindah pula kepada mereka yang yang tengah sakit ataupun yang tengah frontliners. Kita jangan lupa pada mereka. Kita tak dapat merasai apa yang mereka rasa, sekurang-kurangnya kita berdoa. Baik, malam ni kita cerita supaya anda juga dapat menahan diri supaya tidak terkena pada penyakit diabetes. Dalam orang sibuk-sibuk tentang COVID, ramai orang lupa kepada 20-30 lagi penyakit yang ramai orang sedang hadapi dan kadang-kadang tidak ada jalan dan buntu fikiran. Malam ni lebih interesting sebab apa? Kita menceritakan hampir 90% daripada kita dah ada pre-diabetes. Maksudnya sebelum kena diabetes, pra-diabetes. Tahu kan perkataan pra? Sebelum kena dia jadi pra. Lepas tu per-diabetes, lepas tu post-diabetes. Selalunya post-diabetes tu dah mula panjang lebar lah cerita. Baik, kita kena tahu ada satu lagi keadaan di mana pre-diabetes ni punca asalnya ialah insulin resistant, disebabkan terlalu tinggi gula dan terlalu tinggi insulin. Anda semua dah banyak kali dengar. Tetapi yang tinggi gula dan tinggi insulin tu sebenarnya 99% daripada kita, yang melalui proses hidupnya, gaya hidup dan cara makan, ya Allah ya Rabbi, pola makan kita tu memang 99% dah ada chance. Cuma nak masuk ke fasa pre-diabetes, lepas tu diabetes. Jadi tak salah kalau masa pre-diabetes ni Tuhan tu dah memberi sedikit petunjuk pada badan kita atau gejala yang kita komplain. Contoh, saya beritahu dulu, anda dah pernah ambil glukos kan? Darah kan? Boleh saya tahu tak you punya result berapa? Sebab kalau you punya result katakan antara 5.6 hingga 6.9 milimol ataupun lebih kurang 100 hingga 125 miligram per desiliter, kebanyakannya ini dipanggil pre-diabetes. Maksudnya sebelum 7.0 milimol. Kalau especially fasting lah ni kan, you kalau sebelum 7 tu memang maksudnya antara 5.6 sampai 5.9 tu, sampai 6.9 tu sebelum touch 7, walaupun belum 7, anda diiktiraf sebagai dah pre-diabetes. Maksudnya dah ada golongan orang yang diiktiraf sebagai tengah queue nak masuk dalam ruang yang dipanggil orang diabetes. Dan kalau 2 kali cek masih lagi 7 point something, selalunya di dunia moden ni dipanggil diabetic. So kalau 7 ke atas tu patutnya dengar lebih, ataupun antara 5 hingga 5.6 hingga 7 pun kena dengar juga. Sebab nanti kalau you ambil HbA1c, pernah dengar A1c test tu, kalau bawah pada 6.5, 1-2 unit tu dah dikira ada chance nak kena. Tapi kalau atas pada 6.5 tu, selalunya you dah diiktiraf lagi sekali sebagai diabetik juga. Okay, make sure you faham ni semua. Dan kalau boleh lain kali minta doktor check you punya insulin level pun. Dalam darah tu jangan nak check gula je, so doktor check insulin level. Sebab kalau insulin tu tinggi, walaupun you belum lagi diabetik, belum didaftar sebagai pesakit diabetik, you patut dah mula prihatin. Baiklah, sepatutnya kita makan satu hari paling tinggi 1 teaspoon sudu teh gula sehari. Jadi seluruh badan kita ni dibenarkan makan gula 1 sudu teh sahaja sehari, dia punya allowance. Lebih pada tu dah dikira tinggi dari sudut pemakanan yang sihat. Tetapi ramai-ramai orang yang duduk di zaman kota-kota besar dan cara hidup dan gaya hidup yang cukup dahsyat sekarang ni kan, tu tak makan tak kira. Rupa-rupanya kita dah makan hampir 30 teaspoon. Orang kata 1, kita makan berapa? 30. Mana datang daripada 30? Bukan kita pergi ambil sudu-sudu tu daripada makanan macam roti, macam biskut, macam kuih. You know lah, Malaysian punya kuih muih ni, Masya Allah. So 30 sudu tu biasa. Bahkan kita kat Malaysia, saya selalu kata orang Kelantan, hati-hati, makanan kita yang manis-manis tu, Masya Allah, mungkin dah 35 sudu dah. Yang dibenarkan berapa? 1 sudu. Itu yang kenapa begitu ramai sekali
Kalau statistik mengatakan kita ada 3, berapa juta dulu, saya ingat lebih kurang 3,6 juta ke rakyat Malaysia yang dah diabetik, yang ni yang dah makan ubat, yang dah kena pergi jumpa doktor setiap 3 bulan sekali, yang for life semua tu kan. Jadi apakah tanda atau gejala-gejala? Nombor 1 ialah weight gain. Okey, sejak kebelakangan ni naik berat badan tu tanpa you buat permohonan pun dia naik sendiri. Yang ni kena jaga baik-baik. Dan selalunya test pertama, nombor 1 ialah weight gain. Dan selalunya weight gain ni ialah tempat yang selalu saya kata ialah apple untuk orang lelaki dan pear shape untuk orang perempuan. Umur 25 dah nampak, umur 40 lagilah berlipat-lipat. Jadi orang lelaki atau orang perempuan, bila you bangun pagi tu, you tunduk dan you tengok awal-awal lagi, terutama orang lelaki yang masih lagi fertile, you tak nampak you punya adik you memang dah pot belly tu boroi sangat. Faham tak faham ni? Orang perempuan tak tahulah, tengok apa sendiri tapi dah memang tak nampak apa lah kot tu, tak jaga baik-baik. Melawak-melawak juga, you ada weight gain yang secara kalaupun tak diabetik lagi pun dah ada chance. Ni yang dipanggil pre-diabetic. Faham? Okey, yang ni selalunya disebabkan you punya gula lebih dan insulin resistant pun dah mula melampau. Insulin dah tak mau dengar dan tak boleh pakai lagi dah. Pankreas dah letih. Dulu pankreas tolong keluarkan lagi, tak cukup dia keluar, tak cukup dia keluar, lama-lama dia pun give up. Insulin pun walaupun tinggi tapi tak boleh pakai lagi dah. Jadi gula tak boleh masuk dalam sel, maka bertaburan dalam darah you. Sebab tu bila cek darah you, dia akan meloncat tinggi. Faham? Nombor 2 ialah cek siapa yang suka kencing. Dulu tak berapa kerap, sekarang kerap. Belum lagi dikatakan you diabetik dan you punya blood test, doktor kata normal, dan kalau you pergi buat sendiri blood test pun dia tak ada underline, dia tak bagi asterisk. Kan selalu saya kata kalau dia tulis H maksudnya high, ataupun dia bagi asterisk, dia underline, you kena check balik apa result dia, betul tak? Tapi ni tak, line dia bersih je. Dan doktor kata, hey, your bill clean lah, bersih lah you punya result. No, kalau you punya komplain lebih daripada you punya result atas kertas, komplain tu lebih mustahak. Okey, kencing kerap. Kalau dulu cuma sekian berapa kali, you sendiri boleh rasa, kenapa aku ni sampai malam pun macam orang diabetik betul, bangun malam kencing. Walaupun tak adalah sampai 4-5 kali macam orang yang baru kena diabetes tu kan. Tapi you minimumnya dulu tak bangun paling-paling pun sekali lah kot. Sekarang sampai 3 kali. Cek apa yang berlaku seterusnya. Macam nak kena diabetes, dahaga. Dan badan you tu memang selalunya dehydrated lah. Tengok-tengok kencing pun macam tak berapa bersih lagi dah. Maksudnya tak berapa kuning-kuning, ringan-ringan. Kalau dah berat sikit dah, nak pekat dah kalau dia macam nak warna teh. Sebab apa? You dehydrated sebabkan bila gula dalam badan tu tinggi, gula ni dia suka bawa air sekali. Bermaksud air tu tak boleh keluar. Jadi dalam badan you tu fluid tu dia akan masuk. Tapi bila gula terlalu lebih, apa jadi? Sebab itulah kita, body Tuhan jadikan untuk buang air-air ni, kencing-kencing ni selalu jadi kerap. Sebab apa? Tuhan tak bagi banyak sangat gula dalam badan kita. Dia keluar melalui kencing, sebab tu kencing pun ada gula. Faham? Dia tarik air sekali keluar, maka kita jadi dehydrated. Bila dehydrated, kita jadi dahaga. Sebab tu orang diabetik ataupun yang pre-diabetik, dekat nak kena diabetes ni, dia dahaga je, dahaga sangat-sangat. Dan juga ada masalah lapar je kerja dia. Okay? Tapi weight loss, dia ada, tadi saya kata mula-mula naik berat badan, tapi bila dia dah mula naik attack, berat badan dah mula turun, jadi kurus kering pula kadang-kadang. Seterusnya, nombor 3 ialah blurry vision, pemandangan you punya ni lah, terang ke mata you ni. Dah dulu tak payah pakai spek, sekarang dah kena pakai spek. Dulu pakai spek, power dia sekian, sekarang naik 2 point something, sekarang dah 3 point something. Faham? Ini pun disebabkan oleh lensa you, disebabkan dia jadi macam bengkak sikit. Bengkak maksudnya dari segi, balik kepada cerita sugar tadi lah. Kalau sugar lebih, air pun akan ditarik masuk sekali kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya, termasuk dalam lensa. Di lensa kita ni tidak dapat nutrien, tidak dapat oksigen yang baik, dia pun mula jadi macam kelabu. Kalau dah sampai masalah nak buta ataupun nak kebas ataupun dah rasa cucuk-cucuk semut-semut, tu dah lambat. Maksudnya tu dah kes yang dah serius. Ni saya cerita ni belum lagi, dan you boleh reverse secepat mungkin. Dengar ni. Okay. Nombor 4, you senang rasa loya, you rasa nak muntah, you senang rasa pening kepala, confused, you keliru lah, entah pelik-pelik. Pasal apa? Rupanya masalah
dalam you punya blood ni ada orang panggil ketoacidosis. Orang yang ada diabetes yang ataupun nak kena tu, bila gula naik tanpa you sedar, walaupun result you normal, tapi gula dalam badan tu dah mula meninggi, rupanya dia ganggu you punya pemikiran. Itu satu. Lagi bila nombor 5 pula, you punya kalau ada kudis, kalau ada infection, dia berulang kali, cepat kena. Dulu nak kena tak ingat bila kali terakhir you kena infection kan. Bukan kata kudis saja, infection. Throat infection lah, kulit punya infection, semua jenis infection you tak pernah kena, suddenly kerap pula kan kadang-kadang kena bisul, datang lagi bisul, cek darah masih normal, rupanya dah ada. Dah ada pre-diabetes tu. Jadi you jangan dengar cuma atau tengok cuma bila lab tu kata normal. You kena bagi tahu, tapi saya punya punggung ni berbisul-bisul. Kudis saya ni, abang doktor atau nurse tolong tengok kejap, betul tak kudis ni? You tengok berparut-parut, dia datang lagi. Kenapa? Sebab ada masalah pre-diabetes. Okey, dan masalah yeast, fungus. Disebabkan sugar ni berlebihan, dia senang hidup, dia senang tumbuh. Macam kulat-kulat semua ni, jaga baik, okey. Dan secara tidak langsung you kenapa berdepan dengan penyakit ni lebih kerap daripada dulu, ialah sebabkan immunity you jatuh. Bila sugar tinggi, immunity jatuh. Okey, baik. Nombor 6 pula, senang letih. Dan tadi saya pun dah kata dah letih pula tu, pemikiran dan fokus you nak kerja pun tak macam dulu. Orang nampak you dah tak boleh fokus. Jaga baik-baik, okey. Fokus ni dalam kerja atau memori you semua terganggu. Dan selalunya lepas makan orang rasa macam segar sikit kan, tetapi yalah, kalau banyak tu boleh mengantuk juga. Tapi you tak kira, makan macam mana pun, lepas je makan mesti rasa macam letih je kan, nak tidur je kan. Baik, jadi anda juga kena tahu, bila saya kata kalau ada potong ke, terguris ke, ada berdarah apa, memang lambat. Macam orang diabetes juga, tapi you tak seteruk orang yang diabetes. Orang diabetes tu mungkin berbulan-bulan baru nak baik. You patutnya seminggu dah kering semua, adalah 2-3 minggu juga. Jadi lebih lambat daripada biasa. Transisi periodnya sebelum you kena diabetes yang seserius yang kita dengar orang potong kaki semua kan. Baik, you kena tengok. Kalau dia tak pasal-pasal, ada pula masalah ni, satu lagi, gigi dan you punya gaham pun senang kena ulcer lah, kena ni lah, kalau apa-apa luka dan sebagainya tu, dia pun lambat nak baik juga. Dan dia senang you berlubang gigi you, dan juga senang jadi plaque. Apa tu, taik gigi senang naik. Sebab apa? Masalah streptococcus ataupun masalah bakteria senang orang kata apa, bermaharajalela di bahagian oral, bahagian gigi dan gaham you. Ini juga antara petanda. Dulu tak banyak sangat tarik gigi, sekarang bukan main. Jadi kalau you reverse balik besok, rupanya benda ni pun boleh hilang dari semasa ke semasa. Seterusnya, masalah kulit gatal, masalah kulit jadi gelap, ada masalah kulit lebih gelap di bahagian yang macam pelipat-pelipat ni, ketiak lah, leher yang nampak ada fold ni, bahagian celah-celah kelangkang ni kan. So ialah tempat-tempat yang berlipat, belakang lutut semua tu, dia akan lebih hitam. You akan heran, dia jadi gelap. Lepas tu ada kadang-kadang boleh jadi blisters, pecah-pecah. Dan ada setengah orang panggil skin tag, tahu tak, macam kutil macam tumbuh bertangkal ni kat sini kan. So kalau banyak sangat, itu antara skin tag yang kena anda perhatikan. Neuropathy, ni masa ni dah mula, walaupun doktor kata normal, kalau pun lab kata normal, tapi you dah kebas dua-dua tangan, dua-dua jari, ujung-ujung terutama sekali. Yang ni berhati-hati, jangan tunggu sampai you pergi toilet semut ikut you daripada belakang. Kalau sekarang you kencing, okey semua, you nak keluar, baru nampak semut, okey, itu peringkat awal. Tapi kalau sebelum you masuk nak buka ni lah, nak pergi kencing kan, masa tu you tengok-tengok semut dah halo kat you, selamat pagi encik, confirm dia boleh bau you sebelum you kencing lagi. Bekal-bekal lama semua tu, dia dah hurung semua tu, you confirm. Kalau pun result normal, you dah dikira diabetik. Ni cara kampung, kat pokok-pokok tu tengok tempat you kencing tu. Sebab sampaikan satu ketika, sampai stomach you boleh ada macam tak berapa boleh berjalan lagi dah, tak boleh bergerak, tak boleh berfungsi, intestine you pun lambat, jadi constipation semua. Berarti dia mengganggu pergerakan you punya ni lah,
proses pencernaan dan najis you pun jadi macam jam. Ni dipanggil gastroparesis, macam kena stroke bahagian GIT you, gastrointestinal tract you, heran dia jadi malas nak bergerak lagi dah. Dan of course kalau dah mata dah sampai jadi rosak, itu yang saya panggil peringkat akhir. Bukan akhir lah, peringkat yang masuk dalam kelab diabetes. Salah satu penyebab utama tidak lain tidak bukan ialah terlalu tinggi makanan yang bergula, ataupun zaman moden ni susu kita pun berat juga. Dan selalu saya kata kalau daging-daging yang dah banyak injection semua tu banyak kerosakan daripada makanan sebelum kita makan lagi. Bila masuk, terutama sekali yang bergula lah. Dan ramai orang mentang-mentang saya kata karbohidrat tu adalah makanan kita, tetapi kita harus berdasarkan kepada plant based, makanan daripada tumbuh-tumbuhan, bukan makanan daripada yang dah ada expiry date, ada dalam tin, ada dalam plastik, yang selalu dia macam-macam lah, confirm ada gula dalam tu kan. So ini semua dan disebabkan kita terlalu kerap makan, kerap lebih daripada 3 kali sehari, makanan betul makan, termasuk kudap-kudapan, makan antara makan, snack, hati-hatilah. Snack tu kadang-kadang terlalu cepat antara makan besar, ada makanan kecil-kecil lagi ni, tak sempat body kita nak proses, masuk lagi, walaupun cuma secawan, semangkuk atau sepiring, you tak benarkan dia berkesempatan untuk menyelesaikan tugasnya dengan baik. Maka pankreas tu sentiasa enjin dia tak boleh tutup kan. Lepas tu masa bulan puasa, pasal sebulan tu kita dah detox betul-betul, tapi bila buka aja puasa dia macam air terjun. Kalau gula tu you boleh bayangkan, masuk dengan kuih, dengan more lagi, betul tak? Sebab tu body kita walaupun puasa sama je, bahkan lebih teruk. Lepas hari raya klinik cukup penuh lepas hari raya, betul? Apabila high karbohidrat yang bergula banyak dan sebagainya, nampak tak nampak tu, dan kita makan terlalu kerap sehingga kan setengah orang tu bangun malam ngigau pun pergi kencing pun sempat lagi pergi peti ais, tibai lagi. So dia menyebabkan inflamasi dalam badan kita. Banyak sangat diabetes ni boleh menyebabkan, atau pre-diabetes, menyebabkan body kita selalu orang panggil meradang, ataupun dalam keadaan radangan, inflamasi. Tahu tak? Bayangkan macam semua merah-merah dalam badan kita, kita tak nampak aja, dia sakit bisa. Nombor 2, kita terlalu banyak makan omega 6 kan. Omega 3 is the best, yang saya recommend saja inci tu bagus, tapi kalau kita ambil omega 6 selalu berlebihan, tak larat juga kita nak tolong dia. Siapa? Minyak trans fat, pernah dengar kan? Minyak seperti yang you tengok tu, yang dalam plastik, kita masak berulang kali. Selalu saya cerita tu margarin lah, plantar dan sebagainya, Masya Allah. Lepas tu MSG lagi. Ini 3 sahaja cukup untuk merosakkan sehingga akan boleh jadi pre-diabetes. Kalau dah diabetes besok, ada 5-6 organ yang akan rosak. Yang paling takut, yang paling ramai you tengok kat hospital yang bermasalah ialah yang ada buah pinggang, ialah orang yang ada sejarah diabetes. Nombor 2, masalah saraf. Habis daripada mata sampaikan jari, sampaikan banyak lagi masalah libido, semua pun lingkup. Lepas tu mata saya kata boleh buta, jantung boleh heart attack dan sebagainya. Lepas tu stroke lagi. Memanglah kalau dia boleh block jantung, dia boleh blok bahagian kepala pun, maksudnya otak kita. Sejak kita dilahirkan, kita dah suapkan, orang panggil kalau Indonesia tu dia panggil asupan. Asupan tu maksudnya kemasukan dalam mulut kita, dilatih benda-benda yang manis daripada awal lagi. Bahkan daripada susu sendiri, kalau tak di breastfeeding, susu ibu sendiri, kadang-kadang you tengok dalam susu tin, lepas tu dibagi benda-benda yang boleh makan je sikit, dah mula nasi, dah mula tu semua. Sebab bila dah kena giannya gula daripada umur setahun 2, dah umur 12, dah umur 22 tahun, you ingat umur 40 tahun dia boleh lepas ke? Gula ni dia lebih kuat, dia punya addiction, ketagihannya, bergantungannya kita pada gula ialah 10 kali gandanya kuat daripada orang yang addiction dengan dadah. Gula. Saya pun tak ingat berapa kali, tapi pastinya lebih banyak kalinya ketagihan gula daripada ketagihan dengan narkotik tu kan. So jaga baik-baik, sebab gula ni dia ada pengeluaran dalam body kita namanya serotonin dan dopamin. Satu hadiah yang dia bagi, bila keluar je you akan rasa shock, sebab serotonin tu bagi happy, dopamin tu bagi rasa pleasure, rasa macam bahagia je hidup you. Jadi kalau you tak kena serotonin dengan dopamin, itu jadi gian tu. Sebab tu orang crave
Okey, yang paling utama pre-diabetes sebelum you kena diabetes ialah craving. You akan rasa gian sangat nak makan dan suka kepada benda manis atau karbohidrat. Sebab itulah you kena check kalau you tak boleh tanpa nak makan ni, kalau tidak you tak boleh hidup, confirm. Kalaupun belum diabetes dah ada chance sebab you dah pre-diabetic. Sebab the number one indicator selain pada perut tadi ialah sebelum perut naik apa you suka lapar dan you suka crave kepada karbohidrat. Cuba kurangkan makanlah daripada sekarang. Kurang-kurangnya you stop dulu you punya sugar, stop langsung, buang kalau boleh, ataupun tinggal sikit untuk nak masak-masak je, nak bagi sedap masakan tu, lain tak boleh. Exercise kena tambah sedikit, kalaupun tak mau berjalan pun berbasikal, tak mau basikal pun you buatlah apa-apa, kalau lari setempat ke, berjalan setempat ke, buatlah zumba, rumba apa pun, asalkan bergerak. Kalau bukan exercise melalui just cara moden ni, cara kampung berkebun, cuci kereta, cuci lantai, buatlah apa pun asalkan berpeluh sedikit. Baik. Satu lagi ialah you kena avoid triggers. Tolong jangan berdepan dengan junk food, sebab junk food ni dia memang suka menarik perhatian you. Kita ni lemah. Katakan ada nugget, anak cucu you bagi satu, you bolehkah lepas satu saja? Atau dia bagi wedges, tahu potato wedges tu bukan salah, karbohidrat tu bagus juga sikit-sikit, tetapi dia tak boleh ambil satu lah, betul tak? French fries lagi, jaga baik-baik. Jadi jangan terlepas dan berdepan terjebak dengan makanan yang melemahkan you nanti. Sama juga gambar-gambar. Kalau you dah nak jaga diet, you tak bolehlah buka buku resipi. Sudah nanti kalau Chef Wan dengar cakap ni dia marah, sebab saya kalau tengok dia punya makanan, dia punya gambar, berteliur-teliur lah kita. Betul tak? Kita dah lah lemah. Minta maaf Chef Wan melawak je. Tapi betul kan, kalau you tengok Chef Wan punya makanan atau makanan-makanan chef-chef yang bijak-bijak ni kan, Allah Akbar, sedap bukan main. Berhati-hatilah ya, jangan berdepan dengan gambar pun. Apa tu saya kata, environment sampai bau pun. Kalau kita lalu, kita tengah exercise, kita lalu kat dapur rumah kawan sebelah jiran kita, tu dia bau masak rendang tok, katakan apa yang bau sedap, katakan benda-benda yang sedap betul lah kan. So berhati-hati. Saya tahu kita suka makan, tahu tak, siapa yang tak suka makan kan. Terima kasih. Hati-hati, jaga diri masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, jumpa lagi.